ada seorang brother daripada Mesir bagi kuliah lah pada kita orang kan. Para suami kena ingat, every time you tengok isteri you ada buat satu kesalahan, mungkin dia buat satu jengkal kesalahan, setiap kali isteri buat satu jengkal kesalahan, para suami kena suluh diri dia sendiri sebab mungkin you sendiri dah buat sehasta atau sedepa kesalahan. Dalam konteks rumah tangga ni, dia bukan sahaja kena belajar memahami ilmu kekeluargaan, tetapi dia kena juga memperkayakan diri dia dalam memahami ilmu perbezaan antara lelaki dan wanita. Demi untuk dia mengetahui keperluan ataupun perbezaan pasangan dia, so dia kena ada ilmu tu. Dia kena tahu apa dia peranan dia sebagai seorang wanita dalam keluarga, apa pula peranan suami. Dia juga kena tahu tentang perbezaan di antara wanita dan lelaki. Sebab kalau kita tak faham yang ini, dia akan berlaku banyak salah faham. Jadi kita kena belajarlah tentang perbezaan peranan. Kita juga kena belajar tentang perbezaan sikap dan sifat pasangan kita sendiri supaya kita lebih memahami dia dan keharmonian rumah tangga itu dapat dicapai. Kalau saya boleh kongsi dengan lebih lanjut lagi tentang ilmu ni tadi. Jadi manusia mesti mendalami ilmu tu dalam konteks rumah tangga, dalam konteks apa pun sekali. Sebenarnya ilmu merupakan lampu yang menyuluh jalan. Jadi ilmu tu penting. Kalau kita redah sahaja satu-satu rumah tangga tanpa kita memperkayakan diri kita dengan ilmu-ilmu yang sepatutnya, kita mungkin melakukan satu kesilapan yang akan mengakibatkan kepada satu penyesalan di kemudian hari kelak. Jadi apa yang perlu kita buat adalah carilah, maknanya belajarlah. Dan majlis-majlis ilmu ni saya kira ada di mana-mana kan. Berusaha untuk mendalami ilmu. Kita sentuh sikitlah tentang perjuangan feminisme yang dilakukan di barat. Mungkin kerana mereka kurang kefahaman tentang peranan masing-masing. Para suami tak faham apa sebenarnya peranan dia sebagai suami. Isteri juga tak faham apa peranan dia sebagai isteri. Sedangkan dalam Islam semua benda tu dah clear cut. Semua benda tu dah ada dah. Kepincangan atau ketimpangan dalam faktor yang ini akan menyebabkan kita dekat negara Islam ni pun terikut-ikut cara barat. Sebab apa? Sebab yang lelakinya tidak berperanan. Para suami tidak berperanan seperti yang sepatutnya. Para ayah tidak berperanan seperti yang sepatutnya. Maka berlakulah kepincangan. Dan kepincangan ini yang menyebabkan hatta wanita-wanita muslimah sendiri merasakan mereka perlu fight untuk feminisme. So benda ni perlu dididik. Benda ni perlu disedarkan bahawa dalam Islam semua benda tu dah ada dah. Guidelines dia dah ada dah dan kita kena ikut je. Saya teringat satu kisah ataupun satu pesanan yang kami dapat waktu kami di Jepun dulu di Kyoto. Ada seorang brother tu daripada Egypt, daripada Mesir. So brother tu bagi kuliah lah pada kita orang kan. So brother tu sebut dia kata para suami kena ingat, every time you tengok isteri you ada buat satu kesalahan, dan maknanya dia kata mungkin dia buat satu jengkal kesalahan, setiap kali isteri buat satu jengkal kesalahan, para suami kena suluh diri dia sendiri sebab mungkin you sendiri dah buat sehasta atau sedepa kesalahan. Maknanya dekat sini kita nak tekankan tentang peranan suami. Peranan suami sebagai ketua keluarga tu macam mana? Setiap kali apa je yang berlaku dalam keluarga, dia kena cepat suluh diri dia dan dia kena cepat reflect diri dia, muhasabah diri dia supaya dia tahu sebab sebagai ketua keluarga, anything that happens mesti berpunca daripada dia. Bila peranan ini diguna pakai dengan sebaiknya oleh para suami, oleh para ayah dalam setiap keluarga, saya rasa keharmonian itu dapat dicapailah. Dia dapat membetulkan kesilapan, kesalahan si isteri, dan isteri pula kalau dia dapat terima peranan sang suami itu sebagai ketua dalam keluarga, itu pun akan sangat-sangat membantu. Dan nak tahu peranan masing-masing tu, dia kena pergi cari ilmu lah, dia kena belajar lah. Jadi si isteri, dia kena tahu peranan dia sebagai pengurus, dia kena tahu yang dia ada ketua, dan ketua tu perlu apa? Ketua itu perlu ditaati, ketua itu perlu dihormat. Dan kita tahu di antara perbezaan yang paling ketara di antara suami dan isteri, suami sangat-sangat memerlukan kepada rasa hormat seorang isteri kepada dia. So kalau sang suami dapat rasa betul-betul yang isteri dia menghormati dia, bukan sahaja sekadar mentaati secara membetul-tuli, mentaati tapi penuh dengan rasa tak puas hati, mentaati tapi tidak menghormati, si suami tak boleh nak berperanan dengan sebaiknya. Tapi kalau sang suami, dia rasa dia ditaati dan dia dihormati oleh isteri, terutama isteri, then comes anak-anak. So kalau dia dapat rasa yang itu, dia akan function dengan lebih bagus lagi, dia akan function dengan lebih positif lagi, dan impak yang
kita dapat daripada situ akan lebih positif lah. Begitu juga dengan sang suami, dia kena tahu pula di antara perbezaan kalau suami seseorang lelaki perlu kepada rasa hormat sang isteri pula perlu kepada rasa dia dikasihi, dia sentiasa dibelai oleh suami, dan sang suami kena tahu macam mana cara nak belai, macam mana cara nak menzahirkan kasih sayang kepada isteri. Sebab itu yang diperlukan oleh seorang wanita. So kalau perbezaan ini dapat difahami, ilmu yang dipelajari oleh kedua-duanya, terutama kalau dalam konteks ni kita duk bercerita tentang wanita tu sendiri. So kalau wanita tahu tentang perbezaan ni dan dia boleh berkomunikasi dengan sang suami, dia boleh cakap apa yang dia perlukan, dia boleh cakap kat mana yang dia nak, saya rasa rumah tangga itu akan jadi harmoni. So bila rumah tangga itu harmoni, rijal-rijal ataupun individu-individu yang bakal lahir dalam rumah tangga tersebut adalah individu-individu yang akan memberi impak yang positif kepada masyarakat, kepada negara. Individu yang bakal lahir itu lahir daripada sebuah rumah tangga yang aman, sebuah rumah tangga yang harmoni, dan yang lebih penting lagi, sebuah rumah tangga yang ada agenda. So bila sang suami betul-betul tahu dia sebagai ketua dan sang isteri pula dia tahu peranan dia sebagai seorang pengurus, dia akan urus yang sebaiknya, dia akan urus yang sepatutnya terhadap ketua, dia akan urus seperti yang sepatutnya mengikut cara bentuk Islam, tata cara Islam kepada anak-anak dan seluruh ahli keluarga. Maka individu yang bakal lahir tu dia dapat rasa sense of wujudnya dia tu untuk apa, maknanya dia tahu agenda dia hidup itu untuk apa. Sebab benda tu dapat diperjelaskan kepada anak-anak. Kalau rumah tangga tu harmoni, masing-masing dapat menjelaskan agenda yang sebenarnya, semua benda tu dapat diterima dengan baik. Jadi kita perlukan kepada sebuah rumah tangga yang harmoni untuk capai yang itulah. Jadi salah satunya adalah dengan memahami peranan masing-masing, dengan memahami perbezaan masing-masing supaya rumah tangga tu harmoni.